Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar semua anak-anak yang berada di rumah? Cikgu harap semuanya sihat ya. Okey, hari ini kita masuk bab 4, komposisi kimia dalam sel. Okey, dalam bab ni kita akan tengok berkaitan dengan air, karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik. Okey, untuk hari ini kita hanya akan tengok air sahaja ya. Okey. Air kita akan tengok kekutuban air, daya lekitan dan daya lekatan air dan muatan haba tentu air. Okey, sekiranya kamu ada dengar suara-suara latar yang tidak berkenaan, abaikanlah ya. Okey, kita tengok kekutuban air. Kekutuban air. Okey, kekutuban air. Okey, air ni adalah sebatian tak organik. Air adalah sebatian tak organik. Macam mana kita mau tahu sebatian itu adalah sebatian organik ataupun tak organik? Sekiranya sebatian itu berasal daripada organisma hidup, itu adalah sebatian organik. Dan kalau dia berasal daripada benda bukan hidup, itu tak organik. Ataupun kalau sebatian organik, dia mesti ada unsur karbon di dalam molekulnya ya. Tapi kalau tiada unsur karbon, maksudnya dia tak organik. Jadi air ni sebatian tak organik. Sebab dia hanya terdiri daripada 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen untuk membentuk satu molekul air. Okey, kemudian air adalah molekul yang berkutub. Kenapa dia boleh jadi molekul berkutub? Sebab elektron yang dikongsi di antara hidrogen dengan oksigen tu dia tertarik kepada oksigen yang mempunyai electronegativity yang lebih tinggi ya. Kemudian kekutub, maksudnya molekul air tu dia ada kutub yang bercas positif dan kutub yang bercas negatif. Okey? Hujung atom, hujung yang bercas positif tu hidrogen, manakala yang bercas negatif tu adalah oksigen. Macam nilah. Ni kan? Berkutub maksudnya dia ada kutub positif, ada kutub negatif. Okey, kemudian kekutuban ini menyebabkan terbentuknya ikatan hidrogen ya. Ini ialah ikatan hidrogen di antara hujung yang bercas negatif iaitu oksigen dengan hujung yang bercas positif iaitu hidrogen. Bila bertentangan cas, so dia akan menarik di antara satu sama lain dan ini membentuk ikatan hidrogen. Okey? Nanti dalam kimia akan belajar dengan lebih terperinci lagi apa itu ikatan hidrogen. Okey? Okey, kekutuban ini juga menyebabkan pelarut air ni dikenali sebagai pelarut semesta. Apa itu pelarut semesta? Kenapa dia dipanggil sebagai pelarut semesta? Sebab air boleh melarutkan sebahagian besar zat terlarut. Okey? Sifat pelarut semesta air ni membolehkan zat terlarut diangkut merentasi membran plasma ke dalam sel. Membran plasma bersifat telap memili. Itu ingat kan? Okey, cikgu ulang lagi untuk kekutuban ni. Kenapa air mempunyai kekutuban? Okey, sebelum tu kita kena tahu air ni adalah sebatian tak organik. Okey, sebab dia tiada unsur karbon. Kemudian air terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Okey. Kemudian elektron yang dikongsi antara hidrogen dan oksigen ni akan tertarik ke arah oksigen yang mempunyai electronegativity, elektronegatif yang lebih tinggi. Dan kekutuban molekul yang berkutub. Maksudnya dia ada kutub negatif, ada kutub positif ya. Okey, kekutuban ini menghasilkan ikatan hidrogen. Okey. Disebabkan kekutuban ini,
air boleh melarutkan sebahagian besar zat terlarut dan ini menyebabkan air dikenali sebagai pelarut semesta. Boleh ya? Okey, cikgu teruskan. Untuk daya lekitan dan daya lekatan. Okey, kita kena tahu apa itu daya lekitan, apa itu daya lekatan. Ini pun akan belajar di dalam fizik. Cikgu tidak pasti sudah belajar ke belum, tapi ini ada dalam fizik ya. Okey, daya lekitan tu adalah daya tarikan di antara molekul yang sama. So, maksudnya kalau air, tarikan di antara molekul air dengan molekul air. Okey. Kalau daya lekatan pula, boleh ya lekitan? Okey, kalau daya lekatan adalah tarikan di antara molekul yang berlainan. Okey, kalau contohnya molekul air dengan permukaan yang lain. Dengan permukaan apa-apa sahajalah, contohnya ada air jatuh di atas meja, so tarikan di antara air dengan permukaan meja tu itu adalah lekatan. Boleh ya? Okey. Ini daya lekitan dan daya lekatan ini penting di dalam tumbuhan sebab lekitan dan lekatan air ni dia menghasilkan tindakan kapilari, kita panggil sebagai tindakan kapilari di dalam salur xilem. Okey, di dalam salur xilem semasa proses pengangkutan air daripada akar ke bahagian lain tumbuhan, daripada bawah kan akar ke sampailah ke daun. Okey. Jadi kenapa air tu boleh diangkut tanpa terputus daripada akar sampai ke daun disebabkan oleh adanya tindakan kapilari. Apa itu tindakan kapilari? Tindakan kapilari itu terhasil daripada daya lekitan dan daya lekatan air. Okey, tengok sini. Ini ini salur xilem, okey? Ini salur xilem. Okey, ini molekul air. So, ikatan tarikan di antara satu molekul air dengan satu molekul air itu kita panggil sebagai daya lekitan. Manakala daya di antara molekul air dengan permukaan xilem ini kita panggil sebagai lekatan. Okey? Kedua-dua daya ini menyebabkan air boleh diangkut di dalam salur xilem secara berterusan. Ya, dia tidak putus. Sebab tu orang Melayu kata air dicincang tidak akan putus. Kenapa dia tidak putus tu? Sebab air ada daya lekitan dan daya lekatan. Okey, boleh ya? Kalau tidak faham nanti tanya cikgu ya. Okey, seterusnya kita tengok muatan haba tentu. Okey, ini pun kita belajar di dalam fizik ya dengan lebih mendalam, sangat mendalam lagi di dalam fizik. Tak sure juga sudah belajar ke belum. Kalau sudah, okeylah, maksudnya lebih mudah faham lah. Okey. Apa itu muatan haba tentu? Muatan haba tentu ni, cikgu pun lama dah tidak belajar fizik. Okey, muatan haba tentu ini adalah nilai tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilo apa-apa je lah, air ke apa. Kalau ini air lah kan, sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, maksudnya muatan haba tentu air. Okey, haba tentu air ialah ini ya, 4.2 kilojoule per kilogram per darjah Celsius. Ini tetap ya. Ini adalah nilai yang tetap. Muatan haba tentu air adalah tinggi, iaitu 4.2 kilojoule per kilogram per darjah Celsius. Okey. Apa maksudnya ni? Apa maksud bacaan ini? Ini maksudnya sebanyak 4.2 kilojoule tenaga, 4.2 kilojoule tenaga diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilo air sebanyak 1 darjah Celsius. Cikgu ulang sekali lagi. 4.2 kilojoule per kilogram per darjah Celsius ini maksudnya 4.2 kilojoule tenaga diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilo air sebanyak 1 darjah Celsius. Jelas ya? Okey.
Cikgu bagi contoh lain, contohnya kuprom. Muatan haba tentu bagi kuprom ialah 0,387. Okey, 0,387 kilojoule per kilogram per darjah Celsius. Ini maksudnya sebanyak 0,387 tenaga diperlukan, kilojoule tenaga diperlukan untuk meningkatkan 1 kilo kuprom sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, jelas ya? So, air ni 4.2 kilojoule tenaga diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilo air sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, muatan haba tentu bagi air ni kira tinggi ya. Okey. Ini bermaksud air boleh menyerap banyak tenaga haba dengan kenaikan suhu yang kecil. Maksudnya air mampu untuk menyerap banyak tenaga haba tetapi perubahan suhu itu kecil. Okey? Jadi ini adalah kelebihan ataupun Allah cipta benda ni, Allah cipta kelebihan air ni begini supaya badan kita yang 70% berat badan kita adalah air dan plasma darah kita 90% terdiri daripada air. So ada banyak air dalam badan kita dan ini menyebabkan badan kita boleh mengekalkan suhu. Okey? Kita kan berdarah panas, kan? Organisma yang berdarah panas dia boleh mengekalkan suhu badan. Suhu badan kita lambat berubah. Sorry ya, ni typo ni. Suhu badan kita lambat berubah walaupun terdapat perubahan tenaga yang besar. Kenapa begitu? Sebab air boleh menyerap tenaga haba yang besar dengan kenaikan suhu yang kecil. So, walaupun dia boleh menyerap tenaga haba yang besar tapi suhu tu naik sikit je. Macam tu. Naik sikit je tu pun jadilah kita demam kan? Okey. Suhu badan yang normal 36.9 darjah Celsius. Okey. Kalau berubah sikit kita akan demam kan? Okey, itu sahaja untuk air dan sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Faham kan? Kalau tidak faham tanya cikgu ya. Okey, sekian, terima kasih.